Bila kita bercerita tentang kelemahan kerajaan ini, tentang kelemahan Perdana Menteri dan sebagainya, tidak kurang juga ada yang cuba untuk meletakkan kesalahan kepada Yang di-Pertuan Agong. Konon-kononnya, Yang di-Pertuan Agong telah salah pilih Perdana Menteri. Video ini adalah untuk dibang semua tuduhan-tuduhan tersebut. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, setiap kali kita mengeluarkan berita ataupun cerita ataupun kisah tentang kelemahan kerajaan pada hari ini, tentang betapa tidak kompetennya Perdana Menteri pada hari ini, memang kita tahu ramai yang menyokong segala hujah-hujah kita dan sebagainya. Tetapi yang tidak begitu cantiklah, yang tidak begitu molek bagi pendengaran kita ialah bila ada sesetengah pihak yang meletakkan kesalahan atas perkara-perkara yang telah berlaku dekat negara kita pada ketika ini kepada Yang di-Pertuan Agong. Maksudnya dia nak kata, ni semua salah Agong lah. Agong dah salah pilih. Kenapa Agong pilih Anwar dan sebagainya. Sedangkan tuan-tuan puan sekalian, perkara itu tidak terjadi seperti itu. Yang pertamanya, saya kena beritahu anda semua, tolong jangan letakkan kesalahan itu kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong tidak handpick Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Tidak. Bukannya Yang di-Pertuan Agong itu pilih Datuk Seri Anwar, tidak melalui proses demokrasi dan sebagainya. Awal-awal dia kata, oh aku nak Anwar juga jadi Perdana Menteri. Benda tak jadi macam itu. Apa yang berlaku ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri Malaysia kerana pada hemat baginda pada ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan. Bermaksud daripada 222 orang ahli parlimen yang telah dipilih melalui pilihan raya itu, majoritinya diyakini oleh Yang di-Pertuan Agong menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu sahaja. Bermaksud Yang di-Pertuan Agong tidaklah memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pilihan personal ke apa-apa ke tidak, tetapi simply berdasarkan kepada nombor-nombor yang telah diperolehi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu. Dan kalau kita panjangkan ceritanya, kita semua tahu ketika PRU 18 hari itu, tidak ada satu parti pun yang mendapat majoriti. Tidak ada satu gabungan pun yang mendapat majoriti untuk membentuk kerajaan ini secara majoriti mudah. Jauh sekali untuk membentuk majoriti 2/3. Jadi apa yang berlaku? Pada ketika itu, Yang di-Pertuan Agong telah mencadangkan agar satu kerajaan perpaduan, kerajaan tanpa pembangkang diwujudkan. Yalah, sebab semua orang tidak ada majoriti kan? Tetapi kita semua tahu dah kisah itu, di mana Perikatan Nasional telah menolak kerana mereka tidak mahu bekerjasama dengan DAP dan sebagainya. Tak apalah, benda dah habis, benda dah lepas. Cuma nak beritahunya kat sini, Yang di-Pertuan Agong tidak memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim atas sebab peribadi, atas sebab oh saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim ini hebat dan sebagainya. Bukan sebab itu. Ianya hanyalah simply kerana, sekali lagi saya ulangkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan majoriti pada hemat baginda pada ketika itu. Dan ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik pun, bukannya kita tahu yang semuanya akan jadi macam ni, betul tak? Kita tidak ada kebolehan untuk membaca masa depan. Seandainya kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini berjaya memacu negara ke arah lebih baik berbanding dulu, fine, mungkin kata-kata seperti ini tidak akan wujud. Tetapi memandangkan kita tahulah pada ketika ini negara berada dalam keadaan yang tak berapa comel, tak berapa molek, ringgit menjunam, harga makin meningkat, kos hidup semakin tinggi. Sebab itulah ramai yang meluahkan perasaan tidak puas hati kenapa Agong lantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tetapi saya harap melalui video saya ini, kita jangan sesekali pin kesalahan itu kepada Yang di-Pertuan Agong. Baginda tidak salah apa-apa dalam hal ini. Baginda cuma simply menjalankan kewajipan baginda berdasarkan kepada perlembagaan persekutuan yang telah diperuntukkan kepada baginda dalam atur cara untuk memilih seorang Perdana Menteri. Dan kemudian Menteri Kabinet ini pun yang pilihnya ialah Perdana Menteri. Agong cuma tukang sign watikah pelantikan sahaja. Maknanya Agong cuma perkenan sahaja. Yang memilih Rafizi jadi Menteri Ekonomi lah, Salahuddin Ayub menjadi Menteri Kos Raya Hidup lah, Mat Sabu jadi Menteri Ketajaman Makanan lah. Itu semua pilihan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang di-Pertuan Agong hanya menyetujuinya sahaja, memberikan perkenan sahaja. That's it. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Jadi kita harapkan video ini dapat membantu kita untuk tidak lagi menyeletakkan kesalahan kepada pihak yang tidak sepatutnya, okey? Tapi itulah, apa-apa pun kita faham, kerajaan ini adalah kerajaan mereka, kerajaan perpaduan, kerajaan madani. Dan bab kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.